اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 9, bahagian kelima daripada atas. Muka surat 9, bahagian kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengadu-ngadu, ini ataf pada kata mengumpat. Contoh yang dilarang seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Ini sambungan mensyukuri nikmat pendengaran, mensyukuri nikmat pendengaran telinga, mensyukuri nikmat pendengaran yang ada faedah dunia dan ada faedah akhirat. Mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa memelihara daripada mendengar perkara yang diharamkan. Mana apa? Jangan dengar perkara-perkara yang diharamkan dengar. Perkara-perkara yang diharamkan kita kata, perkara tu jugalah yang diharamkan kita dengar. Perkara-perkara yang diharamkan kita berkata-kata. Contoh mengumpat, haram kita mengumpat. Perkara yang diharamkan kita daripada berkata-kata, diharamkan juga kita daripada mendengar. Contohnya perkara yang diharamkan berkata-kata seperti mengadu-ngadu, itu haram. Kita berkata-kata dengan mengadu-ngadu tu haram. Kita mendengar mengadu-ngadu pun hukumnya haram juga. Perkara yang haram kita kata, haram kita dengar. Mana orang lain pula kata. Kita kata hukumnya haram, hak gu kita, hak dengar kita kata pun haram. Satu ketika kita senyap, kita tak kata, tapi kawan kita yang kata. Benda yang diharamkan, kita yang dengar pun haram juga. Dia kata al-mustami'u syarikul qail. Orang yang mendengar dia sama dengan orang yang berkata. Bila yang berkata tu diharamkan, yang mendengar pun diharamkan. Sebab dia mendengar ni dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam ni macam makanan lah. Masuk ke dalam ni payah. Dia dah masuk ke dalam apa-apa yang terdengar ni, dia akan bawa sebenarnya celaru dalam hati kita. Dia masuk ke dalam dengan dengar ni lebih kurang je. Sebab tu dalam Al-Quran, sama'unal kazib akalunas suh. Orang yang mendengar pendustaan, orang yang memakan makanan yang haram. Allah Ta'ala mensamakan antara orang yang mendengar pendustaan dengan orang yang makan makanan yang diharamkan, makan benda yang diharamkan. Sama'un al-kazib akalun al-suh. Orang yang mendengar pendustaan dan orang yang makan benda yang diharamkan. Jadi mana apa?
maknanya dengar makan lebih kurang je. Dengar ni kita dengar masuk dalam kepala otak kita berbanyak duk mikir. Hak makan ni pula dimakan masuk ke dalam. Jadi mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa jangan mendengar perkara yang dilarang pada syarak. Contoh terdahulu seperti mengumpat. Mengumpat ni contoh yang dilarang. Makna di sini jangan dengar mengumpat. Sebab orang yang mengumpat tu hukumnya haram, kita yang mendengar pun hukumnya haram. Jangan pula kita kata kita tambah ni ngumpat ke orang ni. Kita mengedut sini, kita tak ada telinga je lah. Bila nak kata dia mak kata. Kita dengar saja je. Tambah capur-capur, tambah. Dengar saja je. Tak ada saja. Ada saja. Kita pun berdosa sama. Lepas tu macam mana? Kita kena tukar tajuk lah. Kita alih percakapan. Dicakap perkara lain, kita tukar tajuk. Tak jadi juga. Kita tukar tajuk, dia pusing juga kepada tajuk dia. Kita pun berundur. Kita pun berundur di tempat tu. Berundur daripada tempat tu. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzam mislahum. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka sehingga mereka pergi bercakap benda yang lain. Sebab apa? Kalau kita duduk, kita ni sama je dengan waktu kan cakap. Sama je. Sama mana? Sama pada dosa. Innakum idzam mislahum ni sama fil ismi, pada dosa. Sama je. Jangan duduk. Melainkan dia tukar cakap oleh bahawa kita duduk situ. Melainkan kalau kita macam sebut minggu lepas lah, kita bekerja di tempat yang sama, kita maknanya nak lagi ke lain tak boleh dah. Tempat tu tempat kita buat kerja contohnya. Dia duduk cakap ni dengan orang sebelah, sama lah kita pun dengar. Mana dia cakap tu mana dengan kita pun boleh ambil dengar. Dia pun nak suruh kita dengar retek kau, dia nak suruh kita dengar juga. Tapi dah kita nak yang pertamanya kita wajib kena larang, tegah. Jangan ada ngupak-ngupak ni tak padang. Ngupak apa kau orang? Contohnya. Tapi tak mampu kita nak larang. Apa apa? Tak makan cekok. Faham tak? Tak makan cekok dok dang kita. Kita nak beralih tempat tu kita. Situ tempat duduk kita. Kita jangan istimak sudahlah. Istimak ni jangan tuntut dengar. Jangan tumpu percakapan dia tu. Hak masuk dalam telinga tu masuklah sebab kita duduk situ. Maka kita tak terbabit. Setakat samak, dia panggil samak bukan istimak. Setakat samak ni dengar je. Masuk dalam duduk situ kan. Dia cakap bunyi di telinga kita, masuk di telinga, tapi kita tidak istimak. Kita tidak ambil dengar. Kita tidak bagi tumpuan apa yang dicakap, maka kita tak terbabit. Dia kita. Bagi kita nak beralih, nak berpindah tempat, kita tak boleh lah bas situ tempat duduk kita. Kalau kita boleh tegah, kita tegah. Kita nasihat, jangan. Atau cakap orang lah. Jangan duduk mengumpat orang. Faham tak? Tapi kena faham lah pula apa dia takrif mengumpat. Dalam kitab kita ni dua tempat pembicaraan bab mengumpat. Satunya pembicaraan berkaitan dengan jaga lidah. Yang keduanya pembicaraan di bawah tajuk sifat mazmumah, di antaranya loba atas berkata-kata. Itu sifat mazmumah tu. Loba atas berkata-kata. Hati kita ni memang tak boleh kalau tidak berkata-kata. Ni sifat mazmumah belaka ni. Maka di bawah tajuk loba atas berkata-kata, bawah tu dia cerita berkaitan dengan mengumpat. Jadi dua tempat dalam kitab kita ni. Pembicaraan berkaitan dengan mengumpat. Apa takrif mengumpat? Apa hukum mengumpat? Kemudian dalam kitab kita ni muka surat 30 didatangkan pula mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Muka surat 30 dalam kitab kita ni 6 keadaan yang mana mengumpat memang dinamakan mengumpat, takrifan dia, tetapi dibenarkan pada syarak. Dibenarkan pada syarak ni, syarak tidak haramkan. Terkadang hukumnya harus, terkadang hukumnya wajib. Dibenarkan pada syarak
maknanya syarak tidak mengharamkan, tapi bukan setakat hukumnya terkadang harus, terkadang hukumnya adalah wajib. Untuk peringatan kepada orang yang lain, kita pun kena cerita. Sebab kalau kita tak cerita kejahatan seseorang, memang saudara kita ni akan jadi mangsa. Dan saudara ni akan jadi mangsa. Kita kena cerita kejahatan seseorang untuk mengelakkan saudara kita jadi mangsa. Mengumpat ke tidak? Mengumpatlah. Kita cerita kejahatan seseorang. Dia kalau dengar dia marah ke tak marah apa, di tengah apa? Tengah masuk jarum. Tengah dia perapak, kita pergi potong lain. Potong lain tak mari. Yelah nampak. Dia masuk jarum ni nampak nak rapak dah. Ada lagi yang dia ni. Tiba-tiba kita pergi masuk jarum, pergi royak kejahatan dia. Memang dia marah. Mengumpat ke tak? Memang namanya mengumpat. Tetapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak, bahkan terkadang wajib kita kena bagi peringatan kalau nyata kemudaratan. Kalau nyata kemudaratan. Itu dalam mushaf 30. Dan kitab kita ni ada datangkan 6 keadaan yang mana syarak membenarkan mengumpat. Sama juga bohong haram. Bohong haram. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Ni dah kitab ni ada belakang ni. Kena ngaji, kena belajar. Mana bohong dosa besar? Kita bohong memudaratkan orang. Bohong kita tu. Kita kata dalam kebun tu ada 5 seekor contoh. Dok bohong. Orang pun tak pergi kebun, tak mudarat orang. Mudarat nanya kau orang. Tak berani lagi kebun, nak pergi nak orang. Pun dah berani. Dah ada 5 seekor. Siapa berani? Ni mudarat orang, haram dosa besar. Tapi kalau dia bohong dalam dia duk cerita kehebatan lama dia tu, dulu dia pahlawan lah, panglima dulu dia nya. Learning, siu ubah dah kalau learning. Dah kita siu je ubah. Dulu cerita dia handalan. Dia pun cerita, dalam cerita tu ada apa? Tambah perisa. Apa? Nampak sedap cerita. Dia pun tambah tu. Bohong tu. Tapi bohong dia tu tak ada nyakit ke orang. Itu haram dosa kecil. Haram tetap haram. Jangan kecil pula dosa. Jangan kita memperkecilkan dosa, maka dosa kecil tadi menjadi besar serta merta. Jangan main. Mung ni bahib bohong sungguhlah. Alah dosa kecil je. Dia memperkecilkan dosa tu akan jadi besar, wajib bertaubat, tak lepas dengan amal ibadah. Sebab apa? Dia memperkecilkan dosa kecil je, dia kata. Tetapi terkadang mengumpat ni dibenarkan pada syarak. Sebab peringkat terkadang mengumpat ni diwajibkan pada bohong tadi haram, ada dosa besar, ada dosa kecil. Terkadang bohong hak haram ni terkadang dibenarkan pada syarak. Ada bohong yang disunatkan, bahkan ada bohong yang diwajibkan pada syarak. Tak bohong dosa pula kitanya. Ni kena belajar dah. Ni hukum hakam belaka ni. Kena belajar molek. Sama juga dengan hal mengumpat. Tapi kena belajar molek, kena faham molek. Jangan pakai gamuk-gamuk. Ustaz ada royak, ada 6 keadaan dibenarkan mengumpat. Barangkali kita duk cakap ni salah satu daripada 6 barangkali. Jangan duk barangkali. Jangan duk barangkali. Dia banyaklah contoh. Kita nak cegah, kita tak mampu. Kita pergi cerita kepada orang lain. Orang lain tu ni ketua kampung ke, tok imam ke, pok rabak dia ke, abang dia ke, saudara dia ke, hak boleh tolong cegah. Kita nak cegah tak berani. Tak dang kita. Kita pergi cerita kejahatan dia, keburukan dia kepada orang lain. Yang mana orang tu boleh tolong nasihat. Mana kalau ketua kampung, kalau tu imam ni, kita tanggungjawab dia lah, kita kata. Kalau kata abang dia ke, pok saudara dia ke, tu padang lah. Kalau nak pergi nasihat pun, nak pergi marah pun, kalau kita rasa tak dang, kita pun cerita keburukan dia. Nama apa tu? Mengumpat. Tujuannya supaya maksiat ni dia berhenti. Itu dibenarkan pada syarak contoh lah.
ataupun kita pergi beritahu kepada seseorang supaya dia melakukan kejahatan kepada kita, dia menzalimi kita, biar orang lain tolong sekat. Sebab dia orang nanya kita, dia menzalimi kita. Contohnya dia menyakiti kita, kita pergi beritahu pada orang, contohnya report polis, kita kena ceritalah apa benda kejahatan yang dia lakukan. Mengumpat ke tak? Mengumpat lah. Ke macam mana? Pergi jumpa polis, nak report ni, orang buat jahat pegang-pegang. Siapa ni? Minta maaf Datuk, mengumpat tak boleh. Dah tu? Polis nak apa? Tak royak, tak beritahu. Kejahatannya apa? Siapa yang melakukan kejahatan? Tak boleh sebab mengumpat. Itu mengumpat dibenarkan pada syarak. Contoh mengumpat dibenarkan pada syarak. Dia paling huduh mengumpat ni antara suami dan isteri. Itu huduh. Mengumpat antara suami isteri itu cukup huduh. Haram sama dengan yang lain lah, tapi cukup huduh. Mengumpat antara suami dan isteri. Sebab apa? Dia mengumpat, tapi hidupnya sekali. Lepas beranak. Tapi orang ni kata kau ni, orang ni kata kau ni. Tak ada baik tok lelaki dia, tak ada baik bini dia. Tadi duduk bersama macam pas anak cucu, tapi baiknya tak ada. Ni orang paling huduh sekali. Sebab apa syarak melarang mengumpat, mencerita keburukan kejahatan? Semua orang ada keburukan, semua orang ada kelemahan. Kalau syarak membenarkan cerita keburukan kelemahan, maknanya huru-hara masyarakat. Sebab tidak ada orang yang sempurna, yang tak ada keburukan, yang tak ada kelemahan. Bila kita rapat dengan dia, kita tahulah keburukan kelemahan. Syarak jangan duk cerita. Melainkan keburukan yang boleh memudaratkan orang lain, itu termasuk dalam perkara yang dibenarkan pada syarak. Ini keburukan di sini tak ada membabitkan orang lain, jangan duk cerita. Jadi hak paling nyata keburukan seseorang, suami isteri lah. Hak paling nyata keburukan seseorang. Sebab itulah hak paling huduh sekali mengumpat, suami dan isteri. Tetapi sampai masa suami isteri pergi jumpa tu qadi, ada masalah rumah tangga, suami akan cerita satu-satu keburukan isteri, isteri akan cerita satu-satu keburukan suami. Mengumpat tak? Memang sahih mengumpat. Lepas tu Tok Qadi tukang mendengar. Kerja Tok Qadi ke apa? Kerja Tok Qadi dengar umpatan. Umpatan siapa? Umpatan suami ataupun umpatan isteri. Tu kerja Tok Qadi. Kerja Tok Qadi dengar umpatan. Ni mendengar mengumpat ni haram ni. Hak ni hak tak dibenarkan pada syarak. Tu syarak membenarkan. Tapi Tok Qadi dengar umpatan ke tak? Memang dengar umpatan. Bukan umpatan yang paling huduh. Mana umpatan suami ataupun umpatan isteri. Hak tu paling huduh sekali umpatan. Tapi dibenarkan pada syarak. Suami boleh cerita, isteri boleh cerita, Tok Qadi pun dibenarkan mendengar. Mendengar apa tu? Mendengar umpatan yang dibenarkan pada syarak. Bukan itu tugas dia. Dia ditugaskan untuk mendengar permasalahan, kemudian cari jalan macam mana nak menyelesaikan. Itu tugas dia. Kalau tugas Tok Qadi dengar orang ngumpat. Kalau tidak dibenarkan pada syarat, tak ada kerjaan tu. Mana kalau dibenarkan mengumpat, dengar pun dibenarkan. Hak diharamkan, berkata-kata barulah diharamkan kita mendengar. Tapi yang paling banyaknya dia pergi kepada untuk memperingatkan saudara kita daripada menjadi mangsa kejahatan. Dia panggil tahzir muslimin tu, min syarihim tu, mana menakutkan saudara orang Islam daripada kejahatan. Maka kita pun cerita-cerita supaya orang tidak menjadi mangsa. Itu di antara yang panjang kalau kita buka dalam kitab Sairus Salikin. Dia 6 keadaan umpatan yang dibenarkan pada syarak. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ada, dalam kitab Sairus Salikin pun ada, dalam kitab Azkar pun ada, dalam kitab Dalilul Falihin pun ada, syarah pada Riyadhus Salihin. Dia banyak dalam kitab. Kalau buka dalam kitab Sairus Salikin ni panjang. Berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Yang paling panjangnya
memperingatkan orang Islam daripada kejahatan seseorang. Terkadang kita wajib kena memberitahu. Contoh dalam kitab Syarhus Salikin, contohnya kita melihat orang yang baru belajar, orang yang baru dengar, tiba-tiba dia asasnya tak ada sebab dia baru, tiba-tiba dia berulang alik dengan guru yang bid'ah. Guru yang ajar contohnya akidah yang bid'ah, guru yang ajar akidah yang salah. Dia ni baru je belajar, tapi dia pergi ngaji dengan guru yang bid'ah, maka wajib kita kena beritahu ke dia supaya dia tak pergi ngaji. Itu wajib kepada mereka yang mengetahui. Tapi bukan atas jalan dengki, atas jalan nak memperingatkan, awak ni baru belajar, awak ni mungkin tak boleh nak beza lagi mana sebenar mana tidak sebenar. Hak guru yang ajar tu akidah dia akidah yang bid'ah, akidah yang dia ajar tu salah. Wajib kena beritahu. Itu di antara umpatan yang dibenarkan pada syarak, bukan diwajibkan pada syarak. Itu jangan nyata dalam kitab Syarhus Salikin. Dan kitab kita ni muka 30, cerita berkaitan dengan mengumpat. Itu bab mengumpat, itu bab berkata-kata. Sekarang nak cerita bab mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa memelihara pendengaran kita daripada mendengar yang dilarang, yang diharamkan pada syarak. Apa yang syarak mengharamkan berkata-kata, syarak mengharamkan kita mendengar. Contohnya seperti mengumpat. Makna kita memelihara daripada mendengar orang yang mengumpat. Itu maknanya mensyukuri nikmat pendengaran. Dan mengadu-ngadu, mana mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa kita memelihara pendengaran kita daripada mendengar orang yang mengadu-ngadu. Bukan mengadu ipuk ni, mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni apa panggil apa? Namimah. Namimah ni kita kata batu api. Yalah, faham batu api? Batu api, lalat hijau, golok mata dua. Ya dah tu? Betul tak? Batu api biasa tu dengar tau. Lalat hijau, digi enggak alik tu, digi enggak alik ni, digi belakang ni, lalat digi belakang ni. Ataupun dipanggil golok mata dua. Dia faham belakang? Ada tak golok mata dua? Ataupun kita bahasa standard panggil apa? Menghasut ke apa? Mengacung. Mengacung. Ada bahasa buku mengacung. Mengacung ada? Mengacung, lepas tu menghasut. Dia gini, dia mengadu-ngadu ni, kita bawa perkataan seseorang untuk atas jalan untuk merosakkan. Biar jadi orang ni jadi berkelahi, biar orang ni jadi balok. Dia bawa perkataan pergi pada satu pihak, tujuan dia nak sejadi balok, biar jadi rosak. Dia kali ni pula dicerita pula tujuannya supaya jadi balok. Itu dipanggil mengadu-ngadu. Dia mengadu-ngadu lebih besar dosa daripada mengumpat. Mengumpat dia cerita keburukan, menyebabkan jatuh maruah orang, haram. Mengadu-ngadu ni bukan setakat menjatuhkan maruah orang, bawa kepada orang jadi balok, jadi berkelahi. Maka mudarat mengadu-ngadu lebih besar daripada mudarat mengumpat. Maka mengadu-ngadu ni lebih besar dosa daripada dosa mengumpat. Dan mengadu-ngadu ni pula terkadang dia bawa cerita yang sebenar. Bukan dia mereka-reka cerita, dia bawa cerita yang sebenar. Tapi ceritaan yang dibawa tu dia tahu dah sensitif. Mana kalau bawa cerita ni memang jadi apa? Panah kawan tu. Jadi panahlah kawan tu, berapilah kawan tu nak marah. Jadi dia pun pergi cerita, mu tahu dah alik nu kata gapo kamu. Hak kawan tu kata betul ke tak? Memang betul. Tapi apa tujuan cerita? Kita nak panah. Biar orang alik ni dengar hak linu kata tu, biar dia jadi gerak. Biar dia pergi jemur cari. Gitu. Faham tak? Ini ada orang perangai seumpama ni. Perangai.
Orang yang ada perangai seumpama ni, perangai ini cerita mendengar ni, bukan cerita orang yang mengadu-ngadu, cerita mendengar. Sebab kita cerita bab pendengaran ni, bukan lidah. Mengadu-ngadu ni pergi pada lidah. Dia orang yang berakhir pelaga orang ni. Kadang-kadang kita duduk sama, jadi cakapan tu ada sikit lah. Cakapan tu ada sikit hala ke panas sikit, cakap khabar tu. Dia dah dia pergi cocok. Dia pelaga. Di tempat yang sama ni, di tempat yang sama. Bukan kata mengadu-ngadu ni hanya bawa perkataan ke sebelah atas jalan untuk merosakkan, itu pun mengadu-ngadu. Terkadang-kadang di tempat yang sama. Orang bercakap ni adalah kelehing tu, adalah berselisih pandangan, tapi taklah jadi siapa kena berkelahi. Kadang-kadang dia ni dia apa? Cakap orang dia panggil hangatkan. Dia hangatkan. Ni nyakit balas ni, dia hangatkan. Dia bukan apabila tengok nampak nak panas sikit ni, dia bukan nak sejuk. Sepatutnya tengok macam nampak ala ke kau berat ni. Sepatutnya kita sejuk. Kita sejuk. Ni dah. Kalau jumpa orang balas ni, dia nampak nak pelaga kita dua orang, kita gomor dia dulu. Orang cakap balas sikit, mu nak panas dah. Biasalah cakap, kadang-kadang ada benda yang kita tekih gitu gini, tapi taklah nak siapa ke nak balas. Mu ni jenis nak pelaga orang ni, gomor dia dulu. Genyih mulut dia dulu. Ada orang dia perangai pasal tu. Dia suka bawa cerita yang menyebabkan orang jadi panas. Sebab itulah terkadang hok kata bohong yang dibenarkan pada syarak. Bohong yang dibenarkan pada syarak. Sebab kadang-kadang kita tak boleh cerita benda yang sebenar. Kalau cerita benda yang sebenar, jadi balas lain ya. Kadang-kadang kita kena cerita sebaliknya. Macam mana belah sana? Kita dengar dia kata tu gajah rimah lah, dia katanya macam-macam lah dia kata. Bila kita pergi buat kita baik belaka ni. Jadi bila pergi sebelah lagi dia boleh tanya, "Kau mana Alik Nur?" Kita kena cerita sebaliknya. Alik Nur dia tak ada komen apa dah, dia senyap je. Sejuk dah tu. Okay. Dusta tu. Sebab kalau kita cerita benda yang tidak selari dengan wakil, dia panggil dusta. Dia nak panggil sebenar ni, dia kena mutabaqatul khabar bil waqi'. Ceritaan kita selaras dengan hak berlaku, itu dia panggil benar. Adapun kalau kata adamu mutabaqatil khabar bil waqi', tidak mendapati antara ceritaan dengan yang sebenar, dia panggil dusta. Sekarang ni sebelah sana tu bukan senyap, bukan sejuk, dia kata macam-macam. Tiba-tiba kita kata sebelah sana tu senyap dah, sejuk. Abang apa tu? Tidak mutabaqah dia panggil. Tidak selari antara cerita kita dengan hak sebenar. Tak selari. Dia panggil apa? Dia panggil dusta. Tapi dusta ni dusta yang dibenarkan pada syarak. Tidak dihukumkan dusta walaupun namanya dusta. Laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Tidak dihukumkan dusta yang diharamkan bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Mereka yang mendamaikan antara manusia. Fa aslihu baina akhawaikum. Kau Tuhan perintah, fa aslihu baina akhawaikum. Kita kena perdamai antara dua saudara kamu. Kita kena perdamai. Maka kita nak berdamai ni, kita kena cakap tak boleh sebenar. Maka cakap tak sebenar, tujuan kita nak ni yuslihu bainan nas, kita nak baik di antara manusia. Hal tu tidak termasuk dalam dusta yang diharamkan pada syarak. Bukan disunatkan pada syarak kalau kita nak biar dia jadi damai. Ni ada dusta sunat, dusta wajib ni. Bohong sunat dia kata cerita Piramli. Bukan cerita Piramli, bohong sunat ni. Dalam bab bohong dia kata cerita di hadapan. Memang di antara bohong yang dibenarkan pada syarak, bohong dalam rumah tangga.
antara suami isteri. Itu ada bohong yang dibenarkan pada syarak. Tak ada cerita sebenar. Cerita yang mana ialah yang boleh menyedapkan hati. Kadang-kadang orang ni tak mau dengar benda sebenar. Dia nak dengar benda sedap sebenarnya. Tapi kalau orang mengaji, ni bohong sunat ni, misalnya dia tahu lah. Dia tahu. Contoh dalam kitab dia akan ceritalah bohong antara dua madu. Ya betul, memang. Dia kena ada sedikit lah. Dia agama ni bukan luruh gitu. Ada keadaan yang kita dibenarkan. Mana ada dua bini, dia tak boleh cerita direct. Dia kena cerita, faham tak? Tapi kalau isteri tu dia pandai, dia ngaji, untuk lelaki dia ni bohong sunat ni, dia tahu jugalah. Gimana? Kalau tak ngaji tak tahu ada bohong sunat. Memang dibenarkan pada syarak. Nak mendamaikan rumah tangga. Ini nak mendamaikan sesama saudara kita. Itu dibenarkan pada syarak. Bahkan kalau kita cerita benda yang sebenar, apa yang dia kata, tadi kita cerita benda bohong. Sebab kita kata dia okey dah, dia senyap dah, tu bohong. Kalau kita cerita apa yang kita dengar, tidak ada tokok tambah, tapi hak dicerita tu memang sensitif. Kalau kita cerita satu-satu apa yang sebelah sana tu kata, memang akan jadi berkelahi. Kita cerita hukumnya haram. Sebab dia masuk dalam mengadu-ngadu. Faham tak? Kita yang mikir, dia tanya sungguh ni, kita lebah ni. Lebah ni tak boleh cakap bohong. Lepas tu kena sebut satu-satu apa yang dikata tanpa ada tokok tambah. Sebab apa? Tak boleh susuk jadi bohong. Sebab kita berasa kita lebah jahil. Ni lebah jahil ni. Punah ranah orang, baloh lah orangnya, berkelahi lah orang. Kalau jin hak beken, kau pergi cari lalu. Tak ada tunggu-tunggu dah. Pergi cari lalu. Kan? Kita ingat ke kita lebah. Tak boleh cerita ni sebenar, dia bohong. Jangan. Jadi termasuk dalam dipanggil mengadu-ngadu, dipanggil pelaga orang. La yakhul jannata namam. Tidak akan dapat masuk syurga orang yang mengadu-ngadu. Orang yang pelaga orang tidak akan dapat masuk syurga. Orang yang mengadu-ngadu, orang yang pelaga orang. Tidak dapat masuk syurga ni samalah dengan hadis-hadis yang lain. Melakukan kesalahan bergiam-giam tidak akan dapat masuk syurga, tidak dapat menghidu bawang syurga. Orang yang ada dalam hati dia misqalu habbatin min khardalin min kibir, orang yang ada di hati dia seberat biji sawi daripada takabur pun tidak dapat masuk syurga. Tidak dapat masuk syurga ni makna tidak dapat masuk syurga ma'as-sabiqin lah, serta dengan orang-orang yang masuk syurga awal-awal. Sebab kita kena regu pula dengan hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati padahal ia yakin, kejap di akidah dia tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya akan masuk syurga. Sesiapa yang mati padahal ia yakin, kejap di akidah dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, makna mati dalam iman. Nabi kata dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Ini hadis Muslim. Jadi hak kata orang yang mengadu-ngadu tak masuk syurga, orang yang buat amal akhirat untuk matlamat dunia dipanggil riak, tidak dapat bawang syurga. Orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi daripada sifat takabur tidak akan dapat masuk syurga, tidak akan dapat masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal. Ataupun tidak dapat masuk syurga apabila timbangan dia timbangan berat sebelah kejahatan.
Tapi kok mana pun orang yang mati wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah walhal ia yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dakhalal jannah, nescaya akan masuk syurga. Jadi samalah apa-apa kejahatan yang lain. Dia kejahatan yang mana wajib neraka, mustahil masuk syurga. Kejahatan adalah kejahatan syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik jali, syirik yang besar, kufur kepada Allah. Ini kejahatan yang wajib neraka, mustahil sama sekali masuk syurga. Sebab apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah bagi dosa selain daripada menyekutukan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Dosa selain dari syirik, Allah Ta'ala mengampuni kepada sesiapa yang Allah kehendak. Siapa Allah kehendak ni? Tak tahulah kitanya. Harap-harap kita masuk dalam mayyasya. Harap-harap kita dah masuk dalam mayyasya. Harap ni jikalau dalam keadaan kita hala ketua dah gerak dah. Adapun sekarang dengan kita segar gagah, nafsu kita nafsu yang tidak terlatih, maka kita kena takut bahawa kita tak masuk dalam mayyasya, mereka yang Tuhan kehendak untuk ampuni. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah Ta'ala bagi dosa selain daripada menyekutukan Allah bagi sesiapa yang Allah kehendak. Jadi kita dalam keadaan tua dah, buat amal banyak pun tak mampu dah, harap-harap kita masuk dalam mayyasya. Ini panggil apa? Rajak. Tapi kalau kita sekarang segar mega, kita dalam keadaan nafsu kita nafsu yang tidak terlatih, memang mudah pergi pada kejahatan, kita kena takut tak termasuk dalam mayyasya. Tak tahu tak kata siapa, serah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak termasuk kita. Apabila tidak termasuk kita, diampuni oleh Allah, timbang berat sebelah kejahatan, tak ada neraka dah. Neraka. Walaupun akhirnya bila mati dalam iman ke syurga, tapi neraka ni fahamlah. Satu hari di neraka, tempoh masa satu hari di akhirat, termasuk satu hari di neraka, tempoh masa dunia 1000 tahun. Faham tak? Tapi kalau kejahatan kufur, Allah Ta'ala sama sekali tidak akan ampuni. Mati kafir, wajib neraka, mustahil sama sekali masuk syurga. Adapun kesalahan-kesalahan, buat kesalahan bergiam-giam, tidak akan dapat masuk syurga jikalau tidak diampuni oleh Allah, dan tidak akan dapat masuk syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga, yang tidak dimasukkan dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Jadi di antara yang tidak akan dapat masuk syurga adalah orang yang mengadu-ngadu. Sini pula kita mensyukuri nikmat pendengaran. Jangan kita pergi dengar orang cakap jenis bahaya pelaga orang. Dia cakap nak api-api kan. Ada gitu tak? Nak api-api kan. Maka kita pun berunduk. Jangan duduk dengar percakapan yang seumpama itu dipanggil kita mensyukuri nikmat pendengaran. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia, mendengar suara perempuan dan muda belia, kaitnya jika ditakuti daripadanya, daripada mendengar suara perempuan dan muda belia ni, daripadanya akan fitnah. Itu di antara mendengar yang dilarang, yang mana mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa memelihara pendengaran kita daripada mendengar perkara yang dilarang, yang diharamkan pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.